Sebab mata kita terbatas. Kalau benda tu duduk 40 km daripada kita, kita tak boleh nampak dah. Sebab mata kita terbatas. Telinga kita pun sama juga. Kita nak dengar kawan kita di Sarawak bercakap dengan kita, tak boleh dapat. Sebab jauh. Telinga kita ni setakat sepelaung, 2 pelaung dia boleh dengar. Tapi kalau orang di Sarawak bercakap, kita sini nak dengar tak boleh dapat. Kita terpaksa guna alat telefon baru boleh dapat. Jadi telinga kita terbatas. Jadi apa indera kita pun semuanya terbatas, termasuklah akal kita. Akal kita terbatas. Jadi kita nak mencapai Allah, dia kena guna lain daripada akal. Yang tu ilmu mukasyafah. Bagi orang-orang ilmu kalam, dia berhenti setakat tu lah. Dia kata dengan akal yang boleh mencapai Allah, dia berhenti setakat tu je. Dia tak mau belajar dah ilmu mukasyafah. Ketahuilah bahawa hasil yang dilengkapi padanya ilmu kalam ialah dalil-dalil yang bermanfaat. Kata Imam Ghazali, belajar ilmu kalam ni memang bagus. Dia memang bermanfaat. Maka Al-Quran dan hadis itu melengkapi padanya. Dibantu pula dengan Quran dan hadis. Kita berhujah dengan akal, kemudian kita ambil Quran dan hadis pula sebagai penguat hujah kita tu tadi. Yang di luar dari Al-Quran dan Sunnah, maka ada kalanya pertengkaran yang tercela, dan ini termasuk perbuatan bid'ah yang akan dijelaskan nanti. Dan ada kalanya permusuhan yang menyangkut dengan parti-parti. Zaman tu bukan parti politik ya, maksud dia aliran-aliran pemikiran yang berlawanan, dan merentang panjang dengan mengambil kata-kata yang kebanyakannya batil dan keliru, dipandang buruk oleh peribadi yang baik dan ditolak oleh telinga yang sihat, dan sebahagiannya lagi campuran pada yang tidak ada hubungannya dengan agama, bahkan tidak dikenal pada masa pertama dari agama. Okey, asal cerita dia macam ni. Salah satu perkara yang bersangkut dengan ilmu kalam ni, dia cerita pasal Allah lah. Zaman Nabi Muhammad, bila disebut, saya ambil satu contoh, tangan Allah. Dalam Quran dia sebut yadullah, tangan Allah. Sahabat-sahabat yang hebat-hebat, bila sebut tangan Allah, dia boleh faham dah apa kehendak ayat tu. Jadi dia tak bersoal lah. Habis cerita. Kemudian sahabat-sahabat yang pemikiran dia tak sampai sahabat-sahabat yang tinggi, bila disebut tangan Allah, dia tak bersoal. Tangan Allah, dia tak bersoal dah. Macam mana rupa tangan Allah? Ada bentuk kah? Ada jirim kah? Terpengaruh dengan tempat kah? Dia tak tanya dah. Selesai. Lepas zaman sahabat tu, mula datang orang duk tanya, tangan Allah ni macam mana? Macam tangan kita kah? Tangan Allah ni ada rupa kah? Terpengaruh dengan warna kah? Kalau tangan Allah ni ada, dia ada di mana? Orang duk bersoal. Ni orang biasa ni, ulama dia tak bersoal. Orang biasa duk bersoal. Bila orang biasa duk bersoal macam ni, mereka ni boleh jadi silap. Dia percaya tangan Allah ni berjisim, macam tangan makhluk. Jadi dia sembah makhluk lah maksud dia. Lahirlah ulama-ulama nak selesai masalah ni. Dia kata tak, tangan Allah ni maksud dia kekuasaan Allah. Dia takwil kekuasaan Allah. Dia terpaksa takwil supaya orang awam macam kita ni tak salah faham. Zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat tak ada masalah. Sebab sahabat sebahagiannya dia faham kehendak benda tu, jadi dia tak tanya. Sahabat sebahagian dia pula, dia tak faham pun, dia tak petikai. Orang yang kemudian ni, bila sebut tangan Allah, dia petikai macam mana tangan Allah. Bila sebut betis Allah tersingkap, macam mana betis Allah tersingkap? Allah turun pada waktu malam, pada 2/3 malam ke langit dunia. Allah ni terpengaruh dengan tempat ke dia turun? Dia duduk di atas, betul dia turun duduk di bawah. Orang duduk bersoal. Bila orang bersoal, ulama-ulama bangkit, dia takwilkan benda ni. Tak, maksud tangan tu begini, bukan tangan betul. Yang tu ilmu kalam. Asal dia. Jadi kita ni, kita menganut fahaman Imam Asy'ariyah. Tu yang kita belajar sifat 20. Itu ilmu kalam lah tu. Kita belajar sifat 20. Yang tu ilmu kalam yang betul. Bukan yang salah, bukan yang Mu'tazilah apa semua ni tadi. Yang tu yang betul. Nak selamatkan akidah kita orang biasa. Tu asal dia. Tapi bila orang duk bahas, lama-lama habis masa ke situ je. Yang ni yang Imam Ghazali tak berapa setuju. Dia pun belajar ilmu kalam, bahkan dia sampai peringkat tinggi, dia mengajar pula pada orang lain. Tapi akhirnya dia berpindah kepada tasawuf. Sebab dia kata tasawuf ni dia boleh pergi lebih tinggi lagi. Adakah ini bermaksud Imam Ghazali menolak ilmu kalam? Dia tak tolak. Ilmu kalam ni disebut juga ilmu usuluddin ataupun ilmu tauhid. Dalam kitab Ihya ini pun kita tengok daripada awal, mula-mula dia cerita ilmu, lepas tu dia cerita bab tauhid.
Bab ilmu kalam juga dia sentuh. Kemudian bab fiqh, akhirnya baru bab tasawuf. Jadi tiga-tiga ni mesti ada. Tauhid, fiqh, tasawuf. Dia tak boleh salah satu hilang. Macam saya sebut hari itulah, tiga-tiga ni ibarat tungku orang memasak kawah hari kenduri. Kalau tak ada satu tungku, kawah akan terbalik. Jadi tiga-tiga mesti ada. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tiga-tiga tungku mesti ada. Tauhid ni apa maksud dia? Nak kenal. Mula-mula kita nak kenal Allah, nak kenal sembahan kita dulu. Bila kita dah kenal, barulah kita sembah tu betul. Ni kita tak kenal Allah tu macam mana keadaannya, dia punya sifat-sifat yang layak, yang tak layak, kita pakai sembah aja. Lama-lama kita tersembah yang bukan Allah, ya. Jadi tauhid ni nak kenal. Kemudian kita belajar fiqh pula. Fiqh ni apa? Cara-cara. Kita dah kenal Tuhan, kita nak tahu cara-cara nak sembah dia macam mana. Tu cara-cara semayang, cara-cara berhaji, cara-cara berzakat, semua tu lah. Yang tu fiqh. Bila sampai tasawuf pula, peringkat ketiga, tasawuf ni dia bagi cantik. Semayang tu nak ada khusyuk. Kita keluar zakat nak ada ikhlas. Berhaji nak ada perasaan tawaduk. Yang tu tasawuf. Jadi tauhid, fiqh, tasawuf, dia tiga-tiga ni mesti sekali. Mula-mula tauhid, lepas tu fiqh, dan akhir dia penghiasnya tasawuf mesti ada. Dulu saya bagi contoh, orang nak menjala ikan. Nak menjala ikan dia kena tauhid, kena kenal dulu. Yang mana sungai, yang mana longkang, yang mana ikan, yang mana jala. Kalau dia tak kenal, dia tak boleh pergi menjala. Dia bawa batang cangkui. Nak pergi mana tu bang? Nak pergi menjala ikan lah ni. Dia bawa batang cangkui. Tu bawa apa tu? Bawa jala lah ni. Itu bukan, tu cangkui tu bang. Sebab dia tak kenal. Jadi nak menjala ikan, dia kena ada tauhid, iaitu kenal. Kenal dulu. Alat dia apa? Di mana boleh dapat ikan. Dah selesai yang tu, naik peringkat kedua, fiqh. Fiqh ni cara-cara. Cara-cara nak menangkap ikan.